Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Faizal dari Diploma Pendidikan Islam kelas 2. Hari ini akan membentangkan tentang implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Kategori pendatang asing. Malaysia adalah antara 10 buah negara teratas yang tersenarai sebagai pengkaji warga asing tertinggi di dunia. Pekerja asing di Malaysia datang dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Nepal, India dan China. Selain itu, mereka juga datang dari Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan negara di benua Afrika. Mereka bekerja dalam pelbagai sektor yang bergaji rendah seperti pembinaan pekerja kilang dan pembantu rumah, pertanian dan sebagainya. Jumlah pekerja asing di negara ini berjumlah 1.85 juta orang, dengan pendatang Indonesia sahaja berjumlah 1.2 juta orang, diikuti Nepal seramai 200 orang. Seterusnya adalah pekerja asing dikelaskan kepada dua bahagian. Pekerja yang datang secara sah dan pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Pekerja yang datang ke Malaysia secara sah umumnya telah ditentukan jenis pekerjaan, majikan dan tempat tinggal. Mereka juga telah melalui pelbagai proses untuk memenuhi kelayakan sebagai pekerja. Mereka kemudiannya diberikan permit kerja yang dinyatakan tempoh kerja mereka di negara ini. Seterusnya, kategori pekerja jenis ini mempunyai dokumen perjalanan yang sah, bebas daripada penyakit berjangkit, mempunyai kontrak pekerjaan yang sah dan tidak membawa banyak masalah kepada masyarakat. Majikan mereka juga lebih bertanggungjawab dengan menyediakan tempat kediaman, makanan dan perkhidmatan perubatan. Pekerja yang datang secara pendatang izin tanpa izin, iaitu parti. Parti tidak pernah melalui proses seperti kategori pertama. Yang kedua, mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Risiko penyakit berjangkit yang tinggi seperti tuberkulosis, TB dan mudah dieksploitasi. Kesan buruk kedatangan pekerja asing. Yang pertama, tingkah laku dan kegiatan negatif seperti pergaduhan yang mengakibatkan kematian. Kes-kes jenayah kecil seperti ragut, rompakan rogol, mencuri, berkhalwat, berzina dan mengganggu anak gadis. Yang terakhir, mengambil peluang perniagaan rakyat tempatan dengan memajak lesen ataupun secara terang-terangan berniaga di tepi jalan. Ini secara tidak langsung mereka telah mengambil peluang hak-hak orang Melayu dalam perniagaan. Kaedah atasi masalah sosial pekerja asing. Masalah sosial yang ditimbulkan oleh pekerja asing diatasi dengan kerjasama tiga pihak, iaitu kerajaan, swasta dan masyarakat umum. Kerajaan sebagai agensi membentuk, pengawal dan pelaksana dasar memastikan kemasukan parti dihalang sepenuhnya. Yang ketiga, keupayaan kerajaan membentuk dan mengawal dasar memang sangat membanggakan tetapi lemah dalam aspek pelaksanaan. Yang keempat, banyak program pencegahan dilaksanakan seperti program pemutihan dan pengampunan, masih ramai parti yang menyelundup masuk ke negara ini. Yang terakhir, lebih ramai pekerja asing dapati membuka kampung sendiri, menyekolahkan anak-anak di sekolah kerajaan, menggunakan perkhidmatan kesihatan kerajaan dan mewujudkan kawasan setinggan bar. Implikasi positif. Yang pertama, mempercepat proses pembangunan negara. Malaysia sentiasa melakukan perubahan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana yang sistematik. Proses pembangunan negara akan berlangsung dengan cepat jika mempunyai tenaga buruh mahir yang ramai. Ekonomi perlu dibangun dalam masa yang singkat selaras dengan perkembangan negara. Keperluan tenaga amat diperlukan kerana memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. Yang kedua adalah mengatasi masalah kekurangan pekerja terutama dalam sektor perladangan dan pertanian. Industri sawit pertanian yang termaju di Malaysia. Sawit perlu dikekalkan untuk terus berkembang dalam menjana pertumbuhan ekonomi bagi menjana ekonomi sosial negara pada masa hadapan. Industri sawit perlu diberikan perhatian yang mendalam khususnya dalam pertimbangan asas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
Sekiranya tidak diberi perhatian, prestasi sawit akan terjejas dan akan menjejaskan ekonomi negara, khususnya dalam industri pertanian. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktiviti negara. Penawaran tenaga buruh di Malaysia akan bertambah dan secara tidak langsung dapat membantu negara meningkatkan lagi produktiviti yang sedia ada untuk keperluan global. Dan terakhir adalah menaikkan imej negara. Dapat mempromosikan negara ke pentas dunia. Sebagai contoh, keindahan flora dan fauna yang ada di Malaysia dapat membantu industri pelancong negara untuk terus berkembang. Seterusnya adalah keperluan pemindahan teknologi. Definisi: usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Sebab-sebab perlu pemindahan teknologi. Yang pertama, jentera-jentera seperti mesin menuai dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian ataupun hasil perkilangan. Yang kedua, mempercepatkan pembangunan industri. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja tempatan lalu membaiki kualiti hidup mereka. Dan keempat, teknologi moden seperti komputer dapat mempercepatkan pemprosesan data-data. Yang kelima, dapat mewujudkan kesan rantai positif seperti pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain dan membuka peluang yang baru kepada negara. Misalnya, pengeksport komponen-komponen kereta oleh kilang yang ditubuhkan untuk membekalkan komponen kereta kepada Proton. Membawa kepada perkembangan pesat dari segi kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api, sistem telekomunikasi, bekalan elektrik dan sebagainya. Bahan-bahan mentah keluaran negara dapat dieksploitasi dengan lebih cekap menjadi barang siap, seterusnya menggalakkan pertukaran wang asing dengan mengekspornya. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Pendatang asing merupakan tenaga mahir yang diperlukan negara Malaysia bagi untuk membantu menjana ekonomi negara dengan pesat dari segi pelbagai sektor. Yang kedua, meskipun pekerja asing banyak membantu ekonomi Malaysia, kerajaan juga seharusnya membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia agar kadar pengangguran dapat dikurangkan di kalangan rakyat. Dan terakhir, Malaysia akan menjadi salah satu negara yang stabil dari segi politik dan ekonomi jika sosioekonomi dapat dibentuk dengan jayanya tanpa sebarang masalah. Sekian, terima kasih.